Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta rahmatnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ni kita nak bincang sebagai nak menghabiskan perbincangan hadis yang ke-9 ini. Ada satu poin lagi berkaitan dengan hadis yang ke-9 ini, iaitu hadis riwayat daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis ni tentang 3 golongan yang mendapat 2 kali ganda pahala, yang kita telah bincang dah sebelum ini. Cuma ada satu perkara lagi rasanya molek juga untuk kita bincang, iaitu timbul persoalan mana tidak ada dah, maknanya kenyataan-kenyataan lain selain daripada hadis yang ke-9 ini yang menyebutkan berkenaan dengan golongan yang mendapat 2 kali ganda pahala tu. Ada lagi kah selain daripada hadis ni ataupun ayat Quran kah yang menyebutkan tentang golongan yang mendapat 2 ganjaran atau 2 kali ganda pahala tu? Jadi pada minggu lepas tu saya telah sebut dah, maknanya kemungkinan akan timbul persoalan, timbul kemusykilan. Kalau sekiranya ada lagi mana golongan yang mendapat pahala 2 kali ganda, apa sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus dalam hadis ini tentang 3 golongan ini yang mendapat 2 kali ganda pahala, iaitu orang yang beriman dengan ahlul kitab, dengan kitab-kitab terdahulu yang disebut sebagai ahlul kitab, kemudian mereka beriman pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mana hamba yang menunaikan hak tuan dia dan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan mas, yakni orang yang memiliki hamba perempuan, kemudian dia melakukan kebaikan kepada perempuan itu sehingga sampai ke peringkat memerdekakan, dan akhir sekali dia mengangkat darjat perempuan itu dengan mengahwini perempuan itu. Apakah 3 golongan ini sahaja yang mendapat 2 kali ganda? Sebenarnya ada lagi dalam kenyataan disebutkan bahawa mana golongan yang mendapat 2 kali ganda ni, misalnya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, mana isteri Nabi pun antara yang disebut, antara golongan yang mendapat 2 kali ganda pahala ni. Misalnya disebut dalam ayat Al-Quran, ada disebutkan dalam suratul Ahzab, misalnya berkenaan dengan isteri Nabi, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihah nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Dan sesiapa dari kalangan kamu, yang dimaksudkan kamu di sini adalah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal salihah, dan mereka mengerjakan amalan-amalan yang salih, Allah sebut nu'tiha ajraha marratain, kami berikan kepada isteri-isteri Nabi itu balasan 2 kali ganda, balasan pahala 2 kali ganda.
wa a'tadna laha rizqan karima, dan kami sediakan untuk isteri-isteri Nabi itu mana rezeki yang diberkati, rezeki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasar pada ayat ni ada lagi mana kelompok lain yang juga dapat 2 kali ganda. Jadi di sini kemungkinan akan timbul kemusykilan lah. Apakah Nabi sebut 3 tu terbatas kepada 3 tu saja? Jadi kalau kita faham gitu akan timbul muskil, akan timbul kemusykilan. Misalnya dalam nota ni disebut, dia kata Allamah Sirajuddin Al-Bulqini. Allamah Sirajuddin Al-Bulqini dia jawablah kemusykilan ini. Dia kata dalam ayat surah Al-Ahzab itu yang menyebutkan tentang isteri Nabi dapat juga 2 kali ganda, hak tu khusus untuk isteri Nabi. Hak tu khusus isteri Nabi. Hak tidak isteri Nabi tak boleh. Hak ni bukan untuk umat seluruhnya. Hak disebut dalam ayat Quran, wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihah, tu untuk isteri Nabi khusus, secara khusus. Isteri-isteri hak tidak isteri Nabi tak boleh. Ni bukan untuk umat sampai kiamat. Hak yang dimaksudkan 3 golongan dalam hadis ni, hak ni siapa saja boleh dapat. Ni boleh berlaku sampai hari kiamat. 3 golongan ini. Tu kata Allamah Sirajuddin Al-Bulqini. Jadi ada pro kontra lah di situ, ada pro kontra, ada ulama jawab balik pula. Di sini berlaku satu perbincangan lah. Berlaku satu perbincangan pula sini. Sebabnya dia kata ada, kita kena tengok nas yang lain pula. Misalnya dalam hadis Nabi, ada hadis, biarlah kita kata kalau Quran hadis sebut wa may yaqnut minkunna lillahi wa li rasul, lillahi wa rasulihi tu wa ta'mal salihan dan seterusnya ayat tu. Hak tu kita kata khusus untuk isteri Nabi, tak apalah tu. Bagaimana pula dengan hadis-hadis lain yang menyebutkan ada juga orang lain yang boleh 2 kali ganda? Misalnya hadis yang menyebutkan berkenaan dengan orang baca Quran. Misalnya mathalul ladzi yaqra'ul qur'ana huwa hafizun lahu wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi shadidun falahu ajran. Mana Nabi bandingkan, Nabi sebut bandingkan orang yang membaca Al-Quran berdasarkan wahwa hafiz, dalam keadaan dia baca Quran, dalam keadaan dia ingat Quran itu, dia ingat. Mana dia baca itu bukan berpandu pada dia tengok teks Quran, tidak, tapi dia baca Quran itu berpandu pada ingatan dia. Dia akan bersama dengan penulis-penulis Al-Quran ni, malaikat ni, safarah kiram, safaratil kiramil bararah ni, maknanya jurutulis Al-Quran yang mulia ni, malaikat khusus yang tulis Al-Quran itu. Mana kelebihan dia boleh bersama jurutulis Al-Quran yang mulia itu. Dan begitu juga orang yang membaca Al-Quran wahwa yata'ahadu, dalam keadaan dia tersekat-sekat lah, kekeulah baca, tidak lancar, ataupun dia gagap. Misalnya setengah dari riwayat lain kata gagap baca, menyebabkan bila baca sekerat ulai balik, baca sekerat ulai balik, susah lah. Wahwa alaihi syadid, dia menghadapi kepayahan semasa baca Quran kerana kelemahan lidah, kelemahan sebutan dan macam-macam lah. Tapi dia usaha juga baca. Falahu ajran, orang lagu ni pun dapat 2 ganjaran juga. Tu kerana apa? Kerana usaha dia tu payah pun juga, sabar. Ada unsur sabar situ. Ni hadis ni menunjukkan bahawa ada lagi golongan lain selain pada hak 3 tadi yang juga mendapat 2 ganjaran pahala, 2 kali ganda pahala. Dalam riwayat lain, ada Nabi ada juga bersabda dalam riwayat lain. Misalnya idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Apabila seseorang hakim itu memutuskan hukuman, fajtahada, dia telah bersungguh-sungguh dengan menggunakan pelbagai kaedah dan usaha untuk supaya tepat hukuman dia tu, kemudian ternyata tepat hukuman itu setelah melalui proses ijtihad, mujahadah, maka dia dapat 2 ganjaran pahala, falahu ajran.
Dan apabila seorang hakim telah bermujahadah dengan penuh nilai ilmu yang dia ada, kemudian ternyata hukuman yang dijatuhkan itu dia tersalah dalam hukuman itu, tetapi sudah melalui proses mujahadah untuk supaya tepat, maka dia dapat satu pahala, dia tak dosa tu. Bila dia ada kelayakan untuk ijtihad itu, bila ada kelayakan, mana seorang hakim itu tidak tersalah, mana tidak kira dosa. Tapi kalau tepat boleh dua ganjar, dua kali ganda. Jadi kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa ada juga golongan lain selain pada yang disebutkan dalam hadis ni, dia akan dapat dua ganjaran. Ada lagi. Jadi bagaimana tu sebenarnya tu? Sebab itulah setengah-setengah ulama kata hak Nabi sebut nampak macam sebut tiga, seolah-olah tiga tu je. Tak ada dah. Tidak ada dah golongan lain. Hak ni kalau dalam nota dia kata bukan bersifat ihtirazi. Kalau ihtirazi ni nak jaga bahawa tak ada dah lebih pada tiga tu. Tidak bersifat gitu. Mana ada lagi? Bukan bersifat ihtirazi, maknanya tidak terbatas pada tiga tu saja, cuma sebut tiga. Tapi bukan untuk tahdid tiga tu saja. Tak ada dah yang keempat, yang kelima, bukan maksud gitu. Ni dia panggil laisa ala sabilil ihtiraz. Bukan dengan maksud ihtiraz. Bukan dengan maksud tahdid. Lepas tu adalah pula ulama sebut dia kata mengikut qaul yang sahih, bila sebut bilangnya kadang-kadang dalam setengah nas itu banyak juga, dia bukan menunjukkan kepada kadar yang tetap. Tidak boleh difaham begitu. Adalah kenyataan ulama yang menyebutkan demikian. Baik, tak apalah. Di sini dalam nota ni pun ada disebut, kalau begitu kenapa agaknya tiga macam orang itu disebut secara khusus akan mendapat pahala berganda tu? Sebenarnya pada minggu lepas saya telah sebut dah ni. Secara huraiannya saya telah sebut bahawa kalau Nabi sebut tiga golongan ini secara khusus dalam satu hadis, walaupun setengah-setengah ulama menyebutkan bukan bermakna hanya tiga itu saja, ada lagi kelompok yang lain yang juga mendapat dua ganjaran pahala, dua kali ganda pahala. Tetapi walau bagaimanapun ulama terima bila sebut tiga dalam hadis ni, maknanya hak ni ada kelebihannya. Dia ada kelebihan. Tu. Walaupun bukan bermaksud sebut tiga nak menafi, tidak ada dah golongan yang lain. Jadi adalah ulama yang memberikan jawapan. Yang pertama, setengah kata kerana mereka melakukan dua amalan. Jadi sebenarnya benda ni saya setudah sebelum ni, setudah pada minggu lepas. Setudah kalau kita bincang tu jadi oleh tulah. Baik, tak apalah. Kita terus masuk pada hadis yang ke 10, hadis yang ke 10. Terus kita masuk pada hadis yang ke 10. Jadi hadis yang ke 10 itu hadis riwayat daripada Ibnu Umar. Hadis riwayat daripada Ibnu Umar. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه إلا أن مسلما لم يذكر illa bihaqqil Islam. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, diriwayatkan daripada Ibnu Umar yakni Abdullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, dan bahawa Muhammad adalah Rasul Allah, dan sehingga mereka mendirikan salat, mengerjakan salat, dan sehingga mereka mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan semua perintah-perintah itu
apabila mereka melakukan semua amalan-amalan itu, maka asamu minni dima'ahum, maka terpeliharalah darah-darah mereka, harta-harta mereka daripada gangguanku, daripada aku. Mana aku tidak akan perangi mereka, melainkan dengan hak Islam, melainkan dengan hak Islam. Mana aku boleh perangi juga mereka walaupun mereka melakukan perkara tadi dengan alasan hak Islam. Dan perkiraan mereka, kedudukan mereka, kesudahan mereka tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cumanya dalam Sahih Muslim tidak disebut illa bihaqqil Islam, itu tak ada. Sebelum ni pun kita pernah sebut dah, bila sebut muttafaqun alaih, mana Imam Bukhari dan Muslim sama-sama meriwayatkan hadis dalam kitab mereka, tidaklah bermakna mesti sama daripada kalimah ke kalimah tu sama, tidak. Kalau ada perbezaan sikit sebanyak tu, waktu tu tidak diambil kira, masih lagi boleh diletak muttafaqun alaih tu. Misalnya sini tak sama hak Bukhari, kalau nak kira asal dalam Sahih Bukhari tak ada, ngata dalam Sahih Muslim tak ada illa bihaqqil Islam itu. Tapi disebut muttafaqun alaih juga. Tu tak apa, sikit-sikit gitu tu tidak menjadi masalah. Ini hadis yang ke-10. Ini hadis yang ke-10 yang mana hadis ni selain daripada terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis ni juga terdapat dalam Sunan Tirmizi, Sunan Abi Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Boleh juga dapati hadis ni dalam kitab-kitab sunan yang lain lah. Kitab-kitab sunan yang lain. Baik, cuba kita perhati hadis ni. Hadis ni sebenarnya dalam kitab Riyadhus Shalihin pada ni, susunan mana Imam Nawawi masuk dalam kitab dia tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diperintahkan untuk uqatilan nas, untuk memerangi manusia, bukan untuk membunuh manusia, untuk memerangi manusia. Uqatilan nas dengan erti untuk memerangi manusia, bukan membunuh manusia. Jangan silap terjemah tu. Memerangi manusia, bukan membunuh manusia. Jadi di sini apakah kalau sekali tengok nampak ganah, nampak ganah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kena gaya, kalau silap faham, mana diperintah supaya memerangi manusia. Bila perang ni tentu dah, kalau tak mati pun cacat, ataupun selamat. Pelbagai kemungkinan berlaku bila berlaku muqatalah itu, berlaku peperangan itu. Tentu dah ada nyawa yang terkorban itu, tentu ada. Jadi diperintahkan. Di sini ulama sebutlah annas di situ apakah makna umum? Sebab annas ini lafaz kulli. Annas ini lafaz kulli. Lafaz kulli ini maksudnya lafaz yang merangkumi semua manusia lah. Semua manusia. Apakah maksud begitu? Tidak munasabah. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan annas di sini, aku diperintahkan memerangi manusia ni, makna manusia yang tidak mahu menerima Islam itu. Tidak mahu menerima Islam tu maksudnya bukan sekadar tidak mahu menerima, tetapi dia sanggup berperang, tidak berruai untuk dilakukan aktiviti dakwah. Bahkan dia lawan pula Islam, sanggup perang dengan orang Islam. Hak tu baru lawan. Maknanya annas di sini dengan erti orang yang tidak Islam tetapi dia bersifat harbi. Dia bersifat harbi, yang biasa disebut sebagai kafir harbi itu. Makna orang kafir yang memerangi orang Islam. Itu maksudnya. Bukan orang kafir yang tidak memerangi. Sebab kenapa orang kafir ni dia ada, orang tidak Islam ni dia bagi dua kan. Ada orang kafir yang mana dia memerangi orang Islam, yang kita sebut sebagai kafir harbi, dia ada istilah khusus tu. Tu dia ada satu takrif yang khusus. Maksud harbi situ tu. Selagi waktu tu sebenarnya perbincangan dalam hadis lain. Akan jumpa akan datang bab jihad misalnya, dia ada situlah boleh bincang. Jadi di sini maksudnya mana kafir di sini maksudnya annas di sini maksudnya kafir harbi. Yang sangat jelas. Sebab tu ulama letak syarat dia kafir harbi ni, kita kata dia nak memerangi orang Islam, jelas ke tidak dia nak memerangi orang Islam. Jadi bila kita kata jelas tak jelas tu dari mana? Apa ciri dia? Tu jelas tu.
Situ perlu kepada satu penelitian. Jadi jangan duduk mudah-mudah, jangan duduk gaduh sebut kafir harbi ni. Tak, sebab ni dia ada takrif yang agak khusus. Dia ada takrif yang agak khusus ni. Jadi sebenarnya hanya kafir harbi saja yang jadi yang dimaksudkan aku diperintahkan sini, yakni Allah yang memerintahkan aku. Ini maksudnya kafir harbi. Selain daripada yang tidak harbi, tidak harus. Bahkan dalam pernyataan hadis-hadis banyak, maka kita mesti bantu, tolong, bela orang-orang kafir yang tidak harbi. Itu banyak disebut dalam hadis. Jadi antara bukti lah. Jadi ulama nak boleh. Jadi ulama pensyarah hadis dia nak hurah an-nas ini apa makna an-nas, dia tengok pada nas-nas yang lain. Misalnya disebut dalam nota ni, misalnya Nabi ada bersabda, misalnya dalam hadis riwayat Imam Nasai disebut dengan terang, uslub bahasa pun lebih kurang, umirtu an uqatilal musyrikin. Umirtu an uqatilal musyrikin, aku diperintahkan untuk memerangi golongan yang mensyirikkan Allah. Dalam syarah-syarah hadis ni saya sebut selalu, takut tertinggal apa ni. Maksud uqatilan nas ni maknanya sampai peringkat akhir. Golongan musyrikin pun Nabi melalui proses dakwah beberapa langkah Nabi ambil. Dialog, wajadilhum billati hi ahsan tu. Berlaku dialog, hiwar, kan? Dialog, perbincangan, perdebatan secara baik. Tu. Jadi hak sebut maknanya dakwah yang perlu dilakukan kepada orang musyrikin ni siapa ke perkat perang pun boleh. Hatu nak ayat. Hatu Nabi dah sebut. Sebab tu dia kata hatta yashhadu. Bukan kata perang selalu, tidak. Tetapi boleh sampai situ. Seperti yang berlaku pada Nabi SAW. Kalau kita tengok siri-siri peperangan yang berlaku kepada Nabi ni, bila orang kafir tu dia melawan, bila Nabi dakwah dia nak serang Nabi, dia nak perangi Nabi. Di situ ada keharisan untuk Nabi berperang dengan mereka. Walaupun kalau nak kiranya dakwah ni tidak boleh dengan melalui kekerasan itu, mesti dia ada kaedah dengan cara lembut, ihsan. Mana ada ihsan? Tak, peperangan tu termasuk dalam ihsan juga. Termasuk dalam ihsan juga. Ramai mana manusia kerana melalui peperangan dia masuk Islam. Ramai. Sama ada tentera itu masuk Islam ataupun orang lain yang tidak berperang itu masuk Islam. Kerana kalah orang yang tidak Islam ni dalam peperangan. Ramai. Bila tak kalah satu tentera tu, kadang-kadang bangsa dia semua masuk Islam. Ada berlaku gitu. Jadi peperangan ini sebenarnya hakikatnya adalah merupakan langkah yang paling akhir lah. Bukan kata langkah permulaan suruh perang-perang lah. Tidak. Supaya juga kita kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Apakah kerak tangan lalu bila curi? No. Tak. Banyak perkara tu nak sabit sampai boleh kerak tangan tu. Hak syarat paling besar kan ada kerajaan. Sekadar Tok Ngulu tak boleh. Syarat tu kita kata mesti ada kerajaan yang sah. Kerajaan tu kerajaan Islam yang mana hukum Islam berdaulat, tidak boleh dicabar. Tu. Lepas tu bila sabit curi kena tengok banyak kau harta tu duduk mana, nilai berapa, lepas tu tuai dia ni cuai ke tidak letak harta tu. Lepas tu dia mencuri ni apa sebab? Kalau mencuri kerana sebab nak makan, kerana anak terlalu miskin, tu banyak perkara yang dinilai. Walaupun dia sabit dia mencuri pun kena tengok pula sebab dia mencuri. Lepas tu dalam suasana ekonomi yang macam mana, banyak perkara dilihat untuk kerak tangan tu. Lepas tu kena tengok pula tahap pendidikan dia setahun, takut dia ni jahil telajak. Jahil telajak misalnya, tak tahu apa satu, jahil semua tu dia ada pertimbangan lain. Ingat senang kalau nak kerak tangan, nak kerak tu mudah, nak siapa ke tak kerak tu. Begitu juga ni, nak siapa ke perang tu, dia kalau perang pun penuh dengan disiplin. Kalau perang sendiri pun penuh dengan disiplin. Misalnya antara disiplin nak perang ni, maknanya dia kena maklum dulu. Kami orang kafir tu perlu dimaklum kepada dia. Kami berperang dengan kamu ni sebenarnya kerana atas asas kamu tidak benarkan kami menjalankan aktiviti dakwah, bahkan kamu nak serang kami. Itu alasan dia, mesti disebut gitu. Tidak boleh semena-mena pakai pergi serang begitu dalam keadaan tidak ada kita kata didahulukan dengan dakwah, beri ancaman, beri peringatan. Tidak ada tiba-tiba tu nak diperangi mereka, itu salah dari segi syariat ni, salah. Jadi dalam hadis Muslim ada disebut
Misalnya, man wahhadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Orang yang menyesat, orang yang mengesahkan Allah, man wahhadallah, orang yang mentauhidkan Allah dan menolak semua sembahan selain Allah, maka haram, yakni ada kehormatan hartanya, darahnya, dan soal hati mereka. Wa hisabuhu tu maknanya kita suruh Tuhan lah, dia ikhlas tak ikhlas, tu maksudnya. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak nilai. Tak boleh nak nilai. Tak boleh nak nilai tu. Lepas tu kita serah pada Allah lah dia tu. Ayatnya ada satu, maknanya dalam agama kita ni, kita pun ada ruang yang kita boleh nilai, dan ada ruang yang kita tidak boleh nilai. Jadi hak kita hanya nilai zahir manusia sahaja. Hak dalam media, hati ikhlas tak ikhlas tu serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pertikah tu tak boleh. Cuma peringatan tu perlu diberilah, takut dia tersilap. Kadang-kadang nampak titik orang tu tak ikhlas tu tak. Kadang-kadang kita nampak daripada perbuatan dia tu, kita nampak dia tidak ikhlas. Tapi tak boleh kita nak kata secara pasti dia tidak ikhlas. Cuma tazkirah perlu dibui. Peringatan kepada dia, mudah-mudahan kita ikhlas pada Allah. Jadi bagi ada yang tidak ikhlas tu, dia betul lah niat dia tu. Dia betul lah niat dia tu. Jadi maksud aku diperintahkan ini, fa'il dianya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang boleh memerintahkan Nabi kecuali Allah Subhanahu. Sebab Nabi ni Rasul Allah. Jadi yang dimaksudkan Al-Amir di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Amir yakni yang memerintahkan Nabi. Sebab dia guna umir tu, dia guna fa'il bina majhul. Aku diperintah. Siapa dia perintah? Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga ada beberapa perkara yang perlu kita perjelas jugalah. Jadi apakah bermaksud hanya 3 perkara ni saja yang diberi penekanan dalam agama? Mana untuk diharuskan berperang itu kerana 3 ni ke? Kerana beberapa perkara ni. Misalnya sehingga mereka mengucap, mana sehingga mereka terima Islam itu. Sehingga mereka mendirikan salat, sehingga mereka mengeluarkan zakat. Apakah kerana faktor 3 ni saja boleh sebagai lesen lah, kita kata lesen untuk perang? Kau ada lagi benda lain yang juga boleh perang, boleh siapa mereka perang? Tak, sebab tak adil lah. Hal ini tidak terbatas pada 3 ni, banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan peperangan ini boleh berlaku bukan dengan sebab 3 ni saja. Secara ringkasnya begitu. Secara ringkasnya begitu. Baik. Dalam hadis ini juga disebut illa bihaqqil Islam. Mana orang yang mengucap 2 kalimah syahadat, terima Islam, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, maka mereka ada kehormatan, tidak boleh diperangi mereka, tidak boleh diceroboh mereka. Boleh diceroboh kalau dengan kebenaran, dengan hak. Hak tu hak Islam. Apa maksud dia? Di sini maksud hak itu suatu bentuk illa tu, suatu bentuk pengecualian. Makna boleh, walaupun dia semaya, dia puasa, dia berzakat dan sebagainya, dia mengucap Islam seperti kita lah, tapi boleh diperangi dia. Misalnya dalam hadis sebut kalau dia memberontak terhadap kerajaan, sebab dia memberontak terhadap kerajaan, dia Islam lagi, tak jadi kafir dia, tapi dia sedika sebagai buruh. Mana atas dasar tu boleh, berdasar pada hadis Nabi, boleh kerajaan serai dia, siapa mereka bunuh dia, halal darah dia, tapi dia Islam, tidak jadi kafir dia. Ataupun dengan sebab-sebab lain lah, boleh dirampas harta dia misalnya dengan sebab-sebab tertentu. Boleh dipotong tangan sebuah hukum tu lah. Maknanya itu suatu bentuk penyerobohan terhadap tubuh, terhadap maruah dia. Orang akan tahulah, rupanya dia ni kena kerat tangan kih mencuri. Tak apa tu kalau sabit kih, tu boleh, tapi dengan hak Islam lah. Bila disebut dengan hak Islam ni secara umum lah, anda tidak nak baca sini kerana sini jadi panjang. Maksud dengan hak Islam ni mendapat kebenaran secara syar'i. Jadi untuk dapat kebenaran secara syar'i itu, dia mesti melalui proses dia yang betul, mesti melalui proses yang betul. Misalnya buruh, kerajaan kena tanya. Kalau kerajaan tu dia mesti mana mesyuarat dulu, orang ni boleh ke kita nak sapa dia, nak letak dia ni sampai tahap buruh misalnya, dia kena jelas dulu, kena jelas dulu. Dan kalau kita tengok dalam fiqh,
untuk nak guna hak Islam pun dia payah juga, bukan mudah. Misalnya hantar wakil berbincang apa yang kamu tidak puas hati sehingga kamu nak memberontak, melalui perbincangan, beberapa kali perbincangan. Tu bukan mudah juga. Tapi walau bagaimanapun, mana untuk perangi mereka itu ada kaedah-kaedahnya, ada kebenaran dalam agama. Tapi melalui proses yang benar lah, proses yang betul. Baik, dalam hadis ni juga kita cuba kita tengok selain daripada, ada juga ulama sebut dalam setengah-setengah maknanya huraian pensyarah-pensyarah hadis sebut, dia kata sebenarnya hak sebut tiga ni merangkumi dah ni, sebenarnya hakikat bukan tiga. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia tu jelaslah manusia yang tidak Islam, yang lawan Islam, yang berperan dengan orang Islam, yang menunjukkan sikap yang jelas untuk memerangi orang Islam. Gitu. Sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Apa makna tu? Mengucap dua kalimah syahadah lah tu. Mengucap dua kalimah syahadah. Jadi hak ni sebenarnya kita letak tiga mengucap dua kalimah syahadah, dua kalimah syahadah pada mendirikan salat dan zakat. Hak ni kira Islam ni, sehingga mereka terima Islam maksudnya. Itu kalau bahasa yang lebih maknanya tepat lagi, sehingga mereka terima Islam. Sebab bila mengucap dua kalimah syahadah mana Islam lah. Cumanya sebut khusus tu mendirikan solat dan mengeluarkan zakat tu. Tu jadi timbul persoalan pula nya. Kalau kata sebabnya kalau nak kira lah, sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadat itu merangkumi Islam tu, termasuk dah tu sembahyang, termasuk mengeluarkan zakat, termasuk dah tu. Bila kata dua kalimah syahadat maknanya sudah dia tu sudah Islam dah tu. Sebab pintu nak masuk ke dalam Islam ni melalui syahadatain. Tiba-tiba awak mari pula dan mendirikan solat. Maknanya kalau seorang itu mengucap dua kalimah syahadat, tiba-tiba jadi Islam lah. Tiba-tiba tak sembahyang, tak sih mengeluarkan zakat, maka dia tu masih lagi boleh diperangi. Dan hak ni lah Sayyidina Abu Bakar perang orang murtad tu. Sehingga ada setengah-setengah sahabat pada peringkat awal dia kata nak perang mana sebab dia orang Islam juga. Sayyidina Abu Bakar kata dalam riwayat, aku akan perangi orang yang membezakan antara salat dengan zakat. Sebab solat dengan zakat ni benda yang sama, kefarduan dia, termasuk dalam rukun agama. Tolak tu, tolak dia ni, makna dia tolak kefarduan tu. Dia kata tidak fardu dah keluar zakat bila Nabi wafat. Maknanya dia sudah jadi tidak Islam sebenarnya hakikatnya. Tu makna dari sudut hukum, dari sudut hukumnya begitu. Makna dia dan hak tidak mau keluar zakat ni bukan individu ni, satu kelompok yang besar, sehingga dia mampu berperan dengan kerajaan Islam pada waktu itu. Dan ramai pengikut dia. Beberapa kaum dia bergabung. Kalau kita tengok dalam riwayat, dalam sirah di awal, Sayyidina Abu Bakar mengambil tampuk pemerintahan selepas wafat Nabi itu. Walaupun banyak lagi faktor-faktor lain, misalnya antara faktor yang disebut oleh ulamanya, selain daripada nak bertegas terhadap, oleh kerana ni rukun Islam, dia tak boleh ceroboh, ni rukun Islam. Selain daripada itu, dari sudut politiknya, untuk menghantar isyarat pada musuh-musuh Islam yang berada di luar jazirah itu, Rom dengan Parsi, bahawa kerajaan Islam bila matinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerajaan Islam ini tidak lemah. Sehingga boleh perang, boleh menggerakkan tentera pergi perang, dan ternyata selesai. Bak murtad ni tak ada. Ramai jugalah yang matinya. Anak ayat. Jadi sebab tu dalam setengah-setengah kalau kita baca dalam sirah, antara perkara yang menyebabkan orang kafir pada waktu itu, Rom dengan Parsi secara khusus, orang Yahudi dan sebagainya, dia kata kuat lagi, dia kata boleh perang lagi Muhammad tak ada pun. Maknanya dulu sebelum ni dia walak pada Nabi SAW. Bila Nabi tak ada, dia walak pada sahabat Nabi, dan dia walak tu seperti dia walak pada Nabi SAW, sanggup perang. Tu maknanya Islam ada kekuatan. Perlu juga kadang-kadang ditunjukkan kekuatan tu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar dia perang. Tak boleh dia kata. Ni kalau ada orang murtad kita biar gitu, orang akan kata, orang kafir kata lemah dah kerajaan Islam. Tengok tak mampu nak lawan golongan murtad itu. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh. Selain daripada kita nak mengembalikan orang murtad ni kepada Islam,
kita juga nak tunjuk bahawa politik, dari sudut politiknya, kekuatan tenaga tentera Islam ni, dia sebenarnya tidak luntur dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mana dari sudut politik. Dari sudut politik tu begitu. Baik. Jadi antara makna mendirikan sembahyang yang disebut hak asal ni jelas lah, sehingga mengucap dua kalimah syahadat tu jelas lah, tak apalah tu. Tapi sebut khusus tentang sembahyang ni. Dan wa yuqimus salah, dan sehingga mereka mendirikan salat. Jadi makna mendirikan sembahyang yang disebut, makna dia apa maksud sehingga mereka mendirikan salat itu, apa maksud? Untuk menyebabkan mereka ada kehormatan, tidak diceroboh mereka, tidak diganggu, tidak diperangi mereka, sehingga mereka mendirikan salat. Semua pun dalam teks Al-Quran ataupun hadis, kalau bab semaya ni dia guna aqama yuqimu iqamatan. Aqama yuqimu, mendirikan. Bukan buat semaya, tapi mendirikan semaya atau mengerjakan semaya. Jadi antara yang disebut oleh para ulama yang dimaksudkan mendirikan sembahyang ialah menunaikan sembahyang dengan cukup rukun dan syaratnya. Mana sehingga orang ni semaya biar betul, maknanya jagalah sembahyang. Tu. Yang kedua, makna yang kedua, menunaikan sembahyang dengan cukup rukun dan syarat secara berkekalan dan berterusan. Itu makna iqamatus salah. Iqamatus salah. Yang ketiga, menunaikan sembahyang tanpa rasa jemu dan malas, di samping sentiasa berusaha menyempurnakannya. Ni. Dan sebenarnya ulama sebut dalam syarah-syarah juga disebut iqamatus salah termasuk dalam istiqamah. Dan sebenarnya daripada kalimah yang sama tu istiqamah. Cuma dia ada berlaku ziyadah. Kalau ingat jarak dia panggil, dia ada kalimah harap dia panggil lafaz mujarrad. Lafaz mujarrad ni maknanya kalimah asal. Hak tidak berlaku penambahan. Kalau dalam bahasa Melayu kita ni dia panggil penambahan imbuhan itu. Seperti kata makan, itu kalimah asal. Kalau makanan itu sudah ada berlaku tambahan imbuhan an di belakang tu. Hak harap ni dia ada berapa? Dia ada berapa? Sa'altumuniha itu antara huruf-huruf yang boleh ditambah pada kalimah. Pilih nak mana. Tak boleh pilih, dia ada kaedah dia. Jangan ikut letak. Dia ada kaedah dia tu. Tapi itulah antara huruf-huruf yang digunakan sebagai huruf ziyadah, dia panggil. Huruf ziyadah. Sa'altumuniha. Nak busing sing nak sepuluh ni. Kalau istiqamah ni daripada istaqamah, penambah alif sin ta. Penambah di awal tu. Orang panggil sulasi mazik fi. Orang ngaji sarah dia panggil sulasi mazik fi. Mana asal daripada 3 huruf kemudian ditambah, setengah tu ditambah jadi pak, setengah tu tambah 2 jadi 5, setengah tu ditambah 3 jadi sampai 6 huruf. Tu. Baik. Jadi diguna tu mana aqama yukum iqamah. Sebab itulah ulama kita sebut gini, maknanya mengerjakan sembahyang sebab diguna aqama. Sebab aqama ni dia tidak dia tidak sebuah fa'ala, tidak. Makna dia ada makna istiqamah, dia ada makna sabar, tak jemu. Bila sabar ni kalau jemu pun dia latih sehingga hilang rasa jemu tu. Dia ada makna gitu pada kalimah aqamah. Sebab tu dalam hadis lain termasuk dalam biasa kan disebut sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min iqamatis salah. Betulkan saf. Betulkan saf. Kerana betulkan sah itu termasuk dalam iqamatus salah. Termasuk dalam iqamatus salah. Kerana kalau sah tu belak tu maknanya tak termasuk. Sudah lari ciri iqamatus salah tu. Kena ambil kira juga tu. Sebab Nabi berat juga bab betul sah ni. Itulah cuma betul sah tu kena beringatlah. Siapa jangan menyusahkan orang. Jangan menyusahkan orang. Jangan terlalu itu sangat. Kerana betul-betul sah ni sebenarnya dia ada dari segi, kalau kita sebut dalam negara kita kata maqasid dia lah. Apa yang Nabi kendaki situ. Dalam hadis sebut kata jangan benarkan syaitan masuk di celah-celah sah, tak apa masuk. Patut bila rapat syaitan tak boleh masuk lah gitu. Tu zahir sangat kalau faham lagu tu. Maqasid dia di sebalik tu dia Nabi nak buat su'zan dalam diri kita. Tak boleh bila betul sah ni, kalau mari kita kena ingat ni kita dalam satu saf ni, satu kempul jemaah Islam. Tak sui masuk syaitan, tak sui masuk jarum syaitan tu. Bukan semua jarum syaitan. Jarum syaitan tu. Jadi hak tu tak boleh. Gapo dia biasanya kalau syaitan? Su'zan. Mudah sangka buruk, fitnah dan sebagainya. Tak boleh. Kena jagalah tu. Itu maksudnya.
Ni jangan kita fikir betul tu siapa ke susah ke. Bila nak duduk tahiyat pun tak boleh, rapat terlajak. Tak boleh juga, kena jagalah. Siapa rapat kaki, siapa kinyuk anak jari. No. Anak jari, dia ni lari sikit, dia perapat pula. Oh, siapa kita mengganggu orang semaya tak boleh tu. Rapat dah siapa nak dekat kiri tak boleh, siapa duduk gitu misalnya. Letak siapa ibu ni jari tengah, siapa duduk di siku misalnya. Tak boleh mengganggu tu. Tu sebab tu kalau kita tengok dalam fiqh pun setengah-setengah kata tu, maknanya rapat tu makna biar orang nampak penuh lah, nampak penuh. Sebab tu setengah-setengah kata rapat sah ni sebenarnya tak apa tepat guna kalimah rapat tu. Penuh kan sah. Penuh tu apa maksud? Sebab kalau rapat ni dia benda yang muskil, rapat lah ke mana? Benda nisbi tu lah, rapat lah ke mana? Kalau penuh hak duduk dalam sah ni orang penuh ni mana tak boleh masuk dah tengah tu orang yang penuh. Setengah ulama sebut kalau dia masuk ke nyeng-nyeng, tu tak kira. Mana setengah ada ulama kata rapat ni maknanya tak boleh dah orang nak masuk. Ada sebut. Bila kita cek tengok, rupanya ada sebut gitu. Jadi cuma bagi saya ni ada pendapat, kita ambil pendapat biar rapat lah. Rapat tu maknanya tanpa menyakitkan orang di tepi, orang duduk jiran kita dalam sah, menyusah kita jangan. Terutama kalau orang sembilan tubuh dia setengah orang ke dia tak boleh. Kalau rapat dah ke dia jadi sesak lah, jadi rimas dia puasa. Kena jaga belakang tu. Kena jaga belakang tu. Tu. Jangan kita berdoa, jangan kita melampak lah. Sebab kadang-kadang kita ni ada pengasai SD pada pengalaman sakit jari-jari kita, jari kaki ni kelingking kaki memang rapat belok begitu. Kita kesok sikit dia perapat pula. Tak boleh lagu tu kira melampau dah tu, tak khasyat maya lagu tu. Kita pula siapa ni yo ajar perapat sah lagu ni. Kita pula marah, acak jugalah kena gitu ya. Tak boleh lagu tu, jadi tak khasyat juga tu. Sehingga ulama kata kalau ada ruang sikit-sikit lah, tak apa tu, makna orang lain tak boleh masuk dah celah tu, dikira rapat tu. Sebenarnya maksudnya maqasid syariah situnya, disyariatkan rapat sah tu apa maqasid dia nya. Dia yang dikenaki di sebalik tu. Tu kena tahu. Tu kena lebih kita faham. Kalau kita faham zahir saja dah, tak tercapai juga maksud kehendak Nabi tu. Mana bila kata betul sah ni, kalau apa-apa masalah pun bincang dalam ruang saf kita. Jangan we syaitan masuk. Sebab syaitan ni kerja dia, kena tahulah. Maksud syaitan masuk tu jangan we peluang syaitan ganggu kita. Syaitan ni ganggu manusia dari sudut mana? Kena fikir. Kena tahu tu berdasar pada hadis-hadis Nabi. Jadi kalau sah tegak betul tapi ngopak sama naik. Sah tegak betul tapi tak boleh sedikit mudah sangka buat. Maknanya kita tak capai maksud sah tu. Ya betul. Mana tidak berada dalam satu sah tu orang panggil lagu tu. Tidak tercapai maksud tu. Jadi kena beringatlah dia. Kalau nak duduk dalam sah kena lagu tu. Jangan duduk mana-mana. Ni pasti ramai ni duduk dalam sah melitah tu email ni tak tahan. Nak litah tu email ni tak tahan. Nampak kedai dia pada tu email pula. Kena beringat. Nak duduk dalam, kalau nak duduk dalam sah kecuali tak saya duduk dalam sah tu lah tu. Buat sah di rumah sendiri. Boleh pun buat sah sendiri. Tak boleh dah. Jadi kita duduk dalam sah ni mana satu jemaah, macam satu jemaah lah. Dia ada ketua dia. Tak boleh. Dia jadi batas semaya. Batas tu duduk dalam sah tu bukan batas semua, batas dia je. Dia je batas sebab dia sudah mendahului pemimpin. Dia langgar tu imam. Dia je batas, orang lain tak batas. Walaupun nampak duduk dalam satu sah pun misalnya. Tu. Ataupun ketika dia semaya dia niat keluar daripada jemaah misalnya. Memang tak boleh. Tak boleh jemaah dia. Walaupun nampak tunduk sama dengan imam pun tak boleh. Sebab niat dia gitu. Niat dia tu. Duduk dalam sah tapi dia niat tidak ikut tu imam tu. Tak boleh. Tak boleh pahala dia jemaah tu. Jadi maya sore dia. Sebab tu niat pun kena betul pula niat ni. Kalau kita duduk dalam jemaah, dalam kumpulan, dalam mana-mana kumpulan, kelompok lah, dia tak boleh. Salah satu bentuk walak dalam semaya ni maknanya jangan mendahului imam, kena ikut. Kena ikut. Kecuali jelas tu imam tu salah lah. Bolehlah kata subhanallah. Subhanallah. Dan sebab tu dia hoduk sah depan tu dia kena hak erti. Jangan hoduk sah depan tak kosong belaka. Hak zero belaka. Hak tegar nak hoduk tepi kalah kan bunyi bising gagal lah lagu tu.
Jadi hok duduk dekat-dekat ni dia kena sungguh slow ya, subhanallah. Tak iman dengan ada. Ni kalau derah gagal habis. Hok duduk dalam sah lain pun tahu juga. Tak boleh lah lagu tu. Kena jagalah. Dalam sah ni kena jaga, tak boleh. Sebab tu hok duduk depan ni dak, hok duduk depan tu iman, hok duduk belakang tu iman, ke depan tu iman. Hok duduk belakang tu iman ni dia kena orang-orang reti baru dia boleh tegar. Ni hok duduk belakang pun cara tegar pun tak reti. Nyagi katok belakang tu iman. Ndak misalnya. Kejut tu iman. Ramai lagu tu. Nyagi katok tu ya gagal tu. Cuba kata Malik subhanallah. Nah, lepas tu nampak tu iman tak endah. Orang lain pula kata pakatlah. Batu tu iman bila dalam pekah kalau siapa 3 orang suara lain-lain sebut tu, dia kena mikir salah ke aku ni. Kayak dalam pekah nah. Tapi kalau dia yakin memang dia yakin. Memang dia betul. Dia pula kata makmum tu salah tu. Dia tak boleh. Ada pendapat gitu, dia tak boleh. Dia teruskan juga. Teruskan juga. Kalau dia yakin gitu. Tapi kalau satu sah nak bunyi seretak, subhanallah. Dia kena fikirlah. Dia kena dengarlah, walaupun ada juga setengah ulama dia kata, tapi kalau dia yakin betul. Sebab yakin dengan yakin dia tak rasa. Dia tak akan gugur satu keyakinan dia tak gugur, dia tak lihat. Bila ramai apa tapi dia yakin. Bila yakin maknanya tak ada was-was bagi dia. Dia boleh teruskan. Dan itu hak dia sebagai imam. Jangan aku kata tak kat tegur kita. Dah aku yakin aku betul. Nak kata mana? So aku jadi imam sangat. Aku tak sedar. Siapa dia suruh naiknya? Dah suruh jadi imam aku ni cara tu. Gitu. Jadi dalam apa-apa pun begitulah hadirat. Yang keempatnya, maksud iqamah itu makna mengerjakan sembahyang yang difardukan dengan sebaik mungkin. Jadi perkataan mendirikan sembahyang iqamatus salah yang tersebut dalam hadis ini, wa yuqimus salah, itu makna iqamatus salah lah, wa yuqimus salah. Tidak bererti sembahyang itu hanya harus dikerjakan dalam keadaan berdiri sahaja, atau perbuatan sembahyang itu hanya dalam bentuk berdiri sahaja. Bukan bermakna lagu tu. Mendirikan sembahyang ni maksudnya bukan makna melakukan solat dalam keadaan berdiri, tidak maksud gitu. Walaupun mengerjakan solat tu dalam keadaan berdiri ketika takbiratul ihram itu, tu bab lain. Hak tu memang kena gitu. Berdasarkan pada hadis. Sehingga kalau kita sakit lutut pun kita nak rokok tak boleh lah, kita kena duduk. Mula-mula tu kita kena diri, kalau boleh diri. Mula-mula Allahu Akbar, lepas tu nak rokok, lepas tu tak boleh. Sebab kita ni tak boleh lama berdiri, tapi boleh mula-mula sebab kita mari jalan boleh. Diri mula-mula, lepas tu duduk atas kursi. Ataupun bila sujud tu nak bangun tak boleh. Tak payah bangun dah. Pakai sudah dengan dalam keadaan duduk gitu. Tapi kalau boleh berdiri, mula-mula tu kena berdiri. Ini boleh dikatakan dan khusus dalam sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu ni agak ketat sikit. Jadi ada juga makna aqamah. Kena ayatnya perbuatan sembahyang mula-mula akad takbiratul ihram tu ketika berdiri. Ada juga ulama sebut begitu. Walaupun kita sakit, kalau boleh dikecuali memang awal-awal lah kita mari orang tolak dah. Mari pun guna kursi roda dah tu tak boleh. Tebal berdiri pula jadi lagu lain. Dia mari pula sepuluh ni Tok Syekh ni mari pula. Dia kata ni majah mursal pula. Dia mari dia sudut balarah pula, kita tak sebut lah. Majas mursal ni maknanya dia guna kaedah sini satu itlaqul juz'i wa iradatul kulli. Maknanya sebut satu juzuk tapi maksud semua. Bila sebut iqamah makna mendirikan, maknanya mendirikan sembahyang adalah seolah-olah makna perkataan berdiri itu, tetapi itu termasuk dalam, oleh kerana berdiri ni suatu bentuk fi'liyah solat hak besar. Mula-mula masuk sembahyang dekat berdiri, bila sebut itu tapi dia merangkumi solat maksudnya. Supaya Nabi kata al-hajju arafah. Misalnya Nabi sebut haji itulah duduk di Arafah, itulah wukuf di Arafah. Lepas tu jadi ke haji wukuf saja, dia pergi wukuf atau kelik. Jadi haji lagu tu tak jadi haji lagu tu. Situ nak ayatnya itlaqul juz'i, maksud sebut sebahagian, tapi nak ayatnya sebahagian tu pun dia adalah satu benda besar, rukun itu. Tak buat hal tu tak jadi, buat hal lain tak buat hal tu tak jadi. Begitu juga hal ni.
kecuali dalam keadaan-keadaan uzur syar'i, dia panggil uzur yang ada alasan yang diizinkan oleh syarak, itu bab lain. Itu bab lain lah. Jadi gitulah maksud dia. InsyaAllah kita boleh sambung semula perbincangan hari ni. Kita boleh sambung semula lah. Gitulah lebih kurang secara ringkas berkenaan dengan hadis. Itulah maksud mana iqamah itu. Lepas tu ada kaitan lagi sebenarnya. Kenapa disebut hak tadi disebut dari segi bahas, dari segi kalimah saja tu. Cuma kenapa diletak yuqimus salah sini? Apa kepentingannya? Sehingga ada setengah ulama kata nak ayatnya, orang yang tak semaya ni tak caralah dia tolak ke tidak ke fardu semaya, asal tak semaya saja tanpa ada alasan munasabah, setelah di kaunseling, setelah ditanya apa tak semaya, tak boleh nak ayat sebab, ataupun ayat sebab tapi syariat tak terima. Misalnya dia kata apa tak semaya, malah malah nak maya, tak ada sebab, tak ada maya malah. Dia tu lagu mana siapa ulama kata boleh hukum bunuh ni? Tu ada khilaf lah situ tu, khilaf ulama. Jadi insyaAllah kita bincang minggu hadapan ni. Rasanya setakat itulah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.